هاي السلام عليكم. في هذا اليوم سندرس المادة اللغة العربية مع Ustazah Husna. Pada hari ini awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya Cikgu Husna. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع حرف العين. Pada hari ini kita akan mempelajari huruf Ain. الآن افتحوا كتابكم صفحة 21. Sekarang buka buku teks awak muka surat 21. في الآخر هذا فيديو تمكن pada akhir pembelajaran video ini awak akan dapat yang pertama istima' wa nutqu sautu harful ain, mendengar dan menyebut bunyi huruf ain. Kedua, qira'atu sautu harful ain, membaca bunyi huruf ain. Dan yang ketiga, kitabatu harful ain, menulis huruf ain. استمعوا جيدا ثم انطق صوت حرف العين مسموع نطقا صحيحا. Dengar baik-baik bunyi huruf ain yang didengari dan sebutkannya dengan sebutan yang betul. Harful ain bil harakatil qasirah. Yang pertama, kita akan mempelajari berkenaan dengan bacaan pendek huruf ain. Dengar elok-elok ya. Harful ain bil harakati fathatun sautu a. Huruf ain berbaris fathah iaitu baris atas bunyinya a. Kedua, harful ain bil harakati kasratun sautu ai. Huruf ain berbaris kasrah bunyinya ai. Ketiga, harful ain bil harakati dhammatun sautu u. Huruf ain berbaris dhammah iaitu baris depan bunyinya u. Mari kita lihat ketiga-tiga bacaan huruf ain yang dipaparkan. Kita baca dengan pendek. A, ai, au. Saya ulang. A, ai, au. Kemudian, mari kita lihat contoh bagi setiap bacaan pendek huruf ain. Yang pertama, huruf ain berbaris fathah iaitu baris atas. Kita tengok contoh dia. Asirun. Asirun. Okey, bacaan A ini hendaklah dibaca dengan pendek. Yang kedua, huruf ain berbaris kasrah iaitu baris bawah. Contohnya, ainabun. Ainabun. Huruf ain dalam perkataan ini kita baca dengan pendek. Dan yang ketiga, huruf ain berbaris dhammah. Contohnya, aunuqun. Aunuqun. Au di dalam perkataan ini hendaklah dibaca dengan pendek. Jom kita baca bersama-sama. A. Asirun. Ai. Ainabun. Au. Unukun. Harful ain bil harakatit tawilah. Perkara kedua yang kita nak pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan bacaan panjang huruf ain. Tadi kita dah belajar bacaan pendek, sekarang kita nak belajar bacaan panjang pula. Okey, mari kita lihat dulu ya. Yang pertama, harful ain bil harakati fathatun ma'a harful alif sautu a. Huruf ain berbaris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan panjang a. Kedua, harful ain bil harakati kasratun ma'a harfi ya sautu ain. Huruf ain berbaris kasrah iaitu baris bawah bersama dengan huruf ya hendaklah dibaca dengan panjang ai.
Dan yang ketiga, harful ain bil harakati dhammatun ma'a harful waw sautu huruf ain berbaris dhammah iaitu baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca dengan panjang. Okey, kalau tadi bacaan pendek huruf ain tadi tidak ada huruf alif, tidak ada huruf ya, tidak ada huruf waw. Tetapi sekarang kita nak baca kalau bacaan panjang itu kita kalau nak baca panjang tu mesti kena ada huruf alif yang tidak berbaris, mesti kena ada ya yang tidak berbaris dan mesti kena ada waw yang tidak berbaris. Bila ada dalam satu perkataan tu awak nampak kena baca panjang. Okey, jom kita tengok dulu contoh dia bagi setiap apa bacaan panjang huruf ain ini. Okey, awak perhatikan dulu ya. Okey, kalau awak nampak kat sini ada ai, au. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Huruf ain berbaris atas bersama dengan huruf alif. Hendaklah dibaca dengan panjang. Contoh dia, milun. Milun. Kalau awak nampak ada ain, ada fathah, ada alif. Kena baca panjang. Okey, untuk ain pula, huruf ain berbaris bawah. Lepas tu dia ada huruf ya yang tidak berbaris. Awak kena baca ain. Dalam perkataan ni, aidun. Aidun. Dan yang ketiga, huruf ain baris depan, kemudian ada huruf waw, awak kena baca dengan panjang. Dalam perkataan, contoh dia, dun. Dun. Okey, jom baca bersama saya. Milun. Dun. Dun. Okey, boleh faham? Kaifiyah kitabatu harful ain. Seterusnya kita akan mempelajari cara menulis huruf ain. Okey, sebelum itu mari kita lihat dulu bentuk huruf ain macam mana dan juga ciri-ciri huruf ain itu. Okey, lihat ya. Okey, kalau awak nampak apa yang dipaparkan, ini adalah huruf ain. Okey, jom kita tengok ciri-ciri dia pula. Dia kata yang pertama, awak nampak kan yang ini, dia kata huruf ain hendaklah ditulis separuh ditulis di atas garisan dan separuh lagi di bawah garisan. Separuh, tengok dia kata separuh ditulis atas garisan dan separuh lagi bawah garisan. Maknanya dia ada dua bahagian. Satu bahagian atas garisan, satu bahagian bawah garisan. Okey, kemudian ciri yang kedua, huruf ain ni ada satu kepala bentuk C kecil di atas garisan. Okey, awak kenalkan huruf C kecil. Okey, yang pertama, kepala yang bentuk C kecil mesti di atas garisan. Ingat, yang pertama C kecil atas garisan. Okey, ciri yang seterusnya, huruf ain ni ada satu perut buncit. Dia ada perut buncit yang bentuknya C besar. Awak kenalkan huruf C besar? Kalau perut buncit dia yang bentuk C besar di bawah garisan. Jadi awak kena ingat. C kecil atas garisan, C besar bawah garisan. Tengok pada gambar sebelah ini. Okey, ini bahagian pertama. Separuh kena tulis dekat atas garisan. Ini bentuk C kecil. Dan separuh lagi iaitu perut dia bawah garisan. Iaitu C besar. Okey, kejap lagi kita tengok cara menulis dia. Okey, mari kita lihat contoh nak tulis huruf ain ni. Okey, awak tengok ya. Tadi dia kata ada huruf C kecil dengan huruf C besar kan? Okey, macam mana nak tulis huruf ain? Jom tengok. Yang pertama, huruf C kecil di atas garisan.
Kemudian ada perut buncit macam C besar bawah garisan. Nampak? Okey, saya buat contoh lagi satu. Kepala bentuk C kecil atas garisan. Kemudian yang kedua ada perut buncit bentuk C besar bawah garisan. Nampak? Okey, contoh yang terakhir. Saya bagi contoh. Apa tadi? Kepala dia. Kepala dia bentuk C kecil atas garisan. Saya dah tersalah ni. Sekejap saya padam dulu. Lagi sekali kepala bentuk C kecil atas garisan. Kemudian ada bentuk perut buncit C besar bawah garisan. Tapi ni kenapa ya? Yang ni. Sekejap. Cikgu ulang dia ada kesilapan teknikal tadi. Okey, tengok ya. Yang pertama atas dia tadi apa? Kepala kan? Kepala bentuk C kecil atas garisan. Kemudian C besar bawah garisan. Okey, awak nampak? Okey, itu adalah contoh penulisan huruf Ain. Perkara terakhir yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan kedudukan huruf Ain. Okay, mari kita lihat ada berapa kedudukan huruf Ain. Yang pertama, harful Ain fil awal, huruf Ain yang berada di awal. Yang kedua, harful Ain fil wasti, huruf Ain yang berada di tengah. Dan yang ketiga, harful Ain fil akhir, iaitu huruf Ain yang berada di akhir. Kedudukan huruf ni sama je untuk setiap huruf ada 3. Tetapi bentuk sahaja yang lain mengikut huruf. Okey, mari kita lihat contoh bentuk huruf Ain yang berada di awal. Okay, tengok pada paparan. Kalau awak nampak ini adalah huruf Ain yang berada di awal ya. Apa maksud yang berada di awal? Maksud yang berada di awal ni maksudnya huruf Ain ni apabila berada di depan sekali perkataan yang berada di awal. Kalau awak nampak ada garisan berwarna hijau di sini, bermaksud huruf Ain ini boleh bersambung dengan huruf yang sebelah kiri dia. Ingat, huruf Ain boleh sambung dengan huruf yang sebelah kiri dia. Okay, bila dia nak sambung, dia akan hilangkan perut buncit. Dia akan tinggalkan kepala. Kita tengok pada contoh yang saya buat. Ini adalah huruf Ain tunggal. Kalau awak nampak, ini Ain tunggal. Okay, bila nak sambung, bila Ain ni ada dekat awal, kita buang perut buncit dia. Kita buang perut buncit dan boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia. Sebelah kiri. Maaf, sebelah kiri dia. Okey, yang kedua, huruf Ain yang berada di tengah. Okey, tengok pada paparan. Bentuk huruf Ain yang berada di tengah ni dia lain sikit. Dia bukannya macam huruf Ain yang berada di awal. Dia tak ada bentuk kepala huruf C ni, dah tak ada. Dia akan bertukar kepala 3 segi. Okey, tengok dulu. Ada garisan berwarna hijau di sebelah kanan Ain dan ada garisan berwarna hijau di sebelah kiri Ain. Bermaksud huruf Ain yang berada di tengah dia boleh sambung dengan dua-duanya. Sebelah kanan dia boleh sambung, sebelah kiri pun dia boleh sambung. Okey. Bila dia berada di tengah, dia tidak akan jadi macam ni. Saya tunjuk contoh Dia tak akan jadi sambung dengan huruf kan. Konon ni huruf yang sebelumnya, dia tak akan jadi macam ni. Ini salah. Dia tak akan jadi yang kepala bentuk C tu. Dia akan jadi bentuk 3 segi. Okey, ini sambung dengan huruf sebelumnya. Dia akan jadi 3 segi begini. Okey, nampak? Okey. Dan yang terakhir, huruf Ain yang berada di akhir. Okey, bentuk huruf Ain yang berada di akhir ni pun sama, lain sikit. Dia ada gabungan. Okey, gabungan dia, ini kepala mesti macam huruf Ain di tengah. Dan dia punya bawah dia mesti macam huruf Ain yang tunggal. Dia ada kepala huruf Ain di tengah dan juga perut buncit macam huruf Ain tunggal. Kalau awak nampak ada garisan sebelah kanan berwarna hijau ni, bermaksud dia boleh sambung dengan huruf yang sebelumnya sebelah kanan. Okey, dia tak akan jadi huruf Ain yang berada di akhir ni dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi macam huruf Ain tunggal. Salah. Kalau awak macam ni salah. Dia mesti akan jadi kepala huruf Ain yang
tengah, lepas tu perut boncit macam huruf Ain tunggal. Okey, nampak? Okey, seterusnya mari kita lihat contoh pula. Okey, contoh dia huruf Ain yang berada di awal Ainabun. Nampak? Okey, saya bulatkan huruf Ain yang berada di awal sama macam huruf Ain di atas ini kan. Okey, ini huruf Ain di awal. Okey, ikut saya. Ainabun. Okey, yang kedua, huruf Ain yang berada di tengah. Okey, contohnya Sa'labun. Saya bulatkan huruf Ain yang berada di tengah, dia akan jadi 3 segi. Okey, ikut saya. Sa'labun. Dan yang terakhir, huruf Ain yang berada di akhir, contoh dia rubu'un. Saya bulatkan dulu huruf Ain yang berada di akhir. Nampak? Okey, kepala dia adalah gabungan daripada huruf Ain yang berada di akhir ni gabungan daripada dua bentuk. Kepala dia ni macam huruf Ain di tengah dan perut boncit huruf Ain tunggal. Okey, boleh faham setakat ni? Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita huruf Ain pada minggu ini. Saya harap awak faham apa yang saya ajar tadi. Nanti jangan lupa siapkan latihan yang saya berikan dan hantar pada saya ya. Okey, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.